Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okay, hari ini kita akan sambung lagi dalam bab 1 nombor nisbah. Okay, masih lagi dalam tajuk perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okay, tapi hari ini kita akan masuk perkiraan. Okay, perkiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okay, so kita lihat dulu ulang kaji operasi aritmetik. Okay. Saya tahu murid-murid semua dah belajar pengiraan melibatkan perpuluhan. Okay, tapi perpuluhan positif saja kan. Okay, jadi saya nak minta murid menjawab setiap soalan yang diberi. Okay, dengan dalam masa yang diberikan ni lah. Okay. Okay. Ini soalan-soalan yang biasa kamu nampak semasa kamu sekolah rendah. Okay. So, untuk hari ini, kita akan belajar sambungan daripada yang kamu dah belajar di sekolah rendah, iaitu membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib operasi. Okay, dan juga menyelesaikan masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okay, so kita lihat contoh yang pertama. Okay. Hitung nilai bagi 3.5 tolak negatif 6.5 darab 0.2. So, dalam soalan pengiraan melibatkan gabungan operasi aritmetik ni, okay, apa yang perlu kamu ingat? Okay, jadi murid-murid perlulah mematuhi peraturan Bord Mas. Okay, perlulah mematuhi peraturan Bord Mas ni. Okay. So, dalam kes ini, contoh satu ni, hitung nilai bagi ni, yang mana perlu murid buat dulu? Okay, so murid perlu menyelesaikan operasi darab. Okay, tetapi di sekolah menengah, kita tak tunjukkan pengiraan darab tu dalam kita punya langkah kerja. Kita akan buat di tepi. Kerana apa? Sebab dia ada sambungan-sambungan dia. Okay, so di sekolah menengah, kalau sebab sebenarnya kamu dibenarkan menggunakan kalkulator. Disebabkan ni asas lagi, saya nak kamu kuasai dulu pengiraan. Okey, tunjukkan kaedah kamu mengira. Okey, so tunjukkan pengiraan dia. Okey, kamu dah ada cara penyelesaian dia, kamu nak selesaikan yang ini dahulu. Jadi macam mana kamu perlu buat? Okey, darabkanlah seperti biasa. 6.5 darabkan dengan 0.2. Kira di tepi. Okey, kira di tepi. Okey, dah dapat? Kamu pun 5 darab 2 ialah 10. 1 di atas. 6 darab 2, 12. Tambah 1, 13. Okey, sifar. Kan? Kamu dah belajar di sekolah rendah. Tambahkan. Sifar 3, 1. Okey, soalan saya, di manakah titik perpuluhan kamu berada? So, titik perpuluhan bergantung kepada tempat perpuluhan yang di atas. Di sini, soalan pertama ada satu tempat perpuluhan. Okey, so, yang kedua, satu tempat perpuluhan. Jadi, jawapan akhir mesti ada 2 tempat perpuluhan. Macam mana saya dapat 2? Saya tambahkan. Okey, saya tambahkan. So, daripada belakang, 1, 2. Okey, so 1.3. So, itu baru kamu buat pengiraan. Tapi di sini ialah negatif. Negatif darabkan dengan positif, kamu akan dapat jawapannya ialah negatif. Ni negatif darab positif ni kan. Jawapan akhir ialah negatif. So, negatif 1.3 ni nak tulis di mana? Di bawah dia dengan kedudukan yang sama. Negatif 1.3. Okay, kemudian, kamu dah belajar tolak jumpa dengan nombor negatif. Kamu akan tukar jadi kita akan tukarkan dia jadi tambah. Satu operasi sahaja. So, kamu akan tulis 3.5 tambah 1.3. Okey, tambahkan. Okey, kemudian nak tulis tambah, nak buat pengiraan tambah. Seperti yang kamu belajar di sekolah rendah. Okey, tambah dan tolak perpuluhan. Titik perpuluhan berada di lajur yang sama. Okey, 2.3. So, jawapan akhir ialah mula dari belakang, perpuluhan 4.
Okay, so jawapan akhir 4.8 dia adalah positif, kamu tulis di bawahnya. Kalau kamu lihat atas ni, yang di depan ni, atas kali ni tak ada sama dengan kat depan dia. Okay, ini adalah soalan, tak perlu tulis sama dengan. Sama dengan ialah jawapannya sampai di bawah. Okay, kita tulis ke bawah. Segala pengiraan kita tulis di sebelah sana. Ataupun di kertas kosong. Okay? Tapi dalam buku matematik lah kamu kena tulis pengiraan ni. Tunjukkan jalan kerja. Okay? Kalau sebelum ni pecahan ada yang tak tulis jalan kerja. Terus jawapan. Okay? Mustahil matematik terus dapat jawapan. Okay? Melainkan setakat 1 tambah 1 lah. Okay? Terusnya kita ada contoh yang kedua. 7.23 tambah 2.77 bahagi negatif 0.8. Okay, so dalam soalan ni, apa yang kamu nak kena buat dulu? Okay, seperti biasa, buatlah yang dalam kurungan dahulu. Okay, dalam kurungan selesaikan. Operasi tambah, kamu perlu samakan dia punya laju titik perpuluhan kan? Okay, titik perpuluhan di laju yang sama. Kamu tambahlah di sebelah tu. Okay, boleh asingkan dia punya boleh bagi 2 buku tu. So, kamu pun kira sifar 9 tambah 1, 10. So, dapat 10. Okay, titik perpuluhan masih dikekalkan. Okay, so kamu pun tulis jawapan 10 tu, letaklah di bawah kedudukan dia. 10 bahagi negatif 0.8. Okay, so kita ada 10 bahagi negatif 0.8. Macam mana kamu nak bahagikan? Tunjukkan pengiraan. So, kamu pastikan kamu tulis 10. Okay, 10 bahagi 0.8. Okay, so bila di sebelah kiri ni, okay, di sebelah luar ni ada perpuluhan, kamu perlu jadikan dia nombor genap. Nombor bulat dengan memindahkan titik perpuluhan ke sebelah kanan. Okay, yang ini bila kamu dah pindahkan ini satu, di yang sebelah sini pun kamu kena pindahkan. Yang ni 10 pulang sifar kan, kamu kena pindahkan dia di sini. So, dia akan jadi 100. Okay, maksudnya 100 bahagi 8. So, kamu bahagilah seperti biasa. Tolak 8, 20, 2, tolak 16, bagi 4. Ni ada sifar sini. Ada titik perpuluhan. So, okay, buat turun ni ya. So, kamu akan dapat 12.5. Tetapi dekat sini, 10 bahagi negatif. So, siap-siaplah kamu tulis 10 positif bahagi negatif, jawapannya negatif. So, negatif berapa? Negatif tadi pengiraan 12.5. Tunjuklah pengiraannya dengan lengkap dan kemas lah. Okay, tunjukkan pengiraan. Jangan terus jawapan. Okay, soalan seterusnya. Saya ada negatif, positif, kurungan, darab. So, apa yang kamu perlu buat? Kita perlu selesaikan yang dalam kurungan. So, tunjukkanlah. Macam mana nak buat pengiraan dalam kurungan dulu? So, kamu pun kira 4.25 tambah 2.85. So, kamu akan dapat jawapannya berapa? Sifar 1, 10, 11, 1, 7.1 sifar. So, kamu pun boleh letak negatif 3.7 tambah 7.1 darab sifar perpuluhan 3. Sebab dia positif lah. Okay, kemudian kamu kena darabkan. Darablah. Lepas tu 7.1 darab sifar perpuluhan 3. Darabkan seperti biasa. 1 darab 3, 3. 7 darab 3, 21. Sifar darab 1, sifar. 7 darab sifar, sifar. Kemudian kamu buat apa? Tambahkan 3, 1, 2. Kemudian titik perpuluhan di mana? Kira tempat perpuluhan di atas. 1, 2. So, dari belakang 1, 2. So, jawapan dia ialah 2.13. Okay, kamu pun buat macam ni. Okay, negatif 3.7 tambah 2.13. Macam mana kamu nak tahu dia tambah ke dia tolak ni? Okay, so negatif 3.7 tambah 2.13, kamu kena tolakkan. 3.7
Okey, tolakkan dengan 2.13. Okey, tolakkan dia. So, kamu akan dapat ini 6 tolak 1, 5. Okey, 3 tolak 1. Okey, jawapan dia 1.57. Dia positif atau negatif? Okey, kalau saya akan lihat ni nombor yang mana lebih besar. So, saya akan follow. Macam tu. Okey, itu jawapan dia. Okey, seterusnya untuk pengukuhan, saya minta kamu buat latihan. Okey, 1/4C. Semua sekali lah. Kenal pasti siapa yang perlu buat dulu. Okey, kalau ini operasi apa ni? Okey, kamu kena tahu ini adalah operasi bahagi. Okey. Seterusnya, untuk penyelesaian masalah, konsep dia sama saja macam pecahan. Kamu kena memahami soalan ni, kemudian merancang strategi, melaksana strategi dan membuat refleksi. Okey. Kamu kena baca soalan lah maksudnya. Baca soalan, fahamkan, keluarkan ayat matematik seperti ini. Okey, ni ayat matematik ni. Kemudian selesaikan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jadi kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Sekian, terima kasih.